saya Syed Muhammad Suhaimi bin Syed Husin dan telah mengajar di SBP Integrasi Kuantan. Okey, untuk topik pantulan ni, walaupun nampak mudah tapi pelajar perlu aktiviti secara hands on ataupun berpusatkan pelajar. Jadi saya memilih teori yang disebut dalam teori konstruktivism, di mana pelajar perlu melakukan aktiviti itu sendiri untuk mendapatkan hasil pembelajaran. Aktiviti itu membolehkan mereka mendapat pengalaman dan mendapatkan jawapan terhadap teori pantulan itu sendiri. Hari ini kita akan mempelajari satu topik baru, iaitu bab 5 yang bertajuk cahaya. Dan topik pertama kita akan belajar ini ialah pantulan cahaya. Dan kita akan fokus pada pantulan pada cermin satah terlebih dahulu. Berapa kali sehari kamu tengok cermin? Cikgu nak tanya. Ana, berapa kali sehari tengok cermin? Lebih kurang 3-4 kali saya tengok sehari. 3-4 kali. Okey, duduk. Betul, cikgu. Baik. Cermin ialah satu alat untuk menghasilkan pantulan cahaya. Jadi, pernah tak kamu terfikir perkataan ambulan atau bomba ditulis secara terbalik? Pernah tengok tak? Pernah. Pernah tengok. Kalau kamu perasan, pada bodi kenderaan tu ditulis secara terbalik macam ni. Siapa boleh jawab? Kenapa ditulis secara terbalik? Kat tangan. Okey, cikgu nak Alif jawab. Supaya pemandu di hadapan dapat melihat perkataan ambulan melalui cermin sisi. Okey, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Baik. Tepat sekali tujuan dia, jika ada kecemasan, ambulan akan bergerak dengan laju. Jadi, pemandu yang melihat menggunakan cermin belakang akan mendapat tulisan yang jelas perkataan ambulan tu. Maknanya pemandu tak perlu paling ke belakang untuk tengok apakah kenderaan yang di belakang dia. Sebagai contoh, kamu boleh banding. Cikgu ada satu cermin. Okey, perhatikan perkataan ni sebelum awak tengok melalui cermin dan selepas. Ini adalah satu aplikasi kepada proses pantulan cahaya. Dia akan nampak jelas. Seterusnya, aktiviti pertama kita pada pagi ni. Lukis apa yang kamu nampak di dalam cermin. Di atas whiteboard, tulis dengan jelas. Lukisan tersebut. Ciri-ciri. Okey, pada yang dah siap, mula melukis apa yang dia nampak dalam cermin tu. Baiklah, cikgu kira semua kumpulan telah pun selesai dengan lukisan dan jawapan masing-masing. Jadi boleh tak kita kongsi jawapan tu sekarang? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu berminat dengan lukisan kumpulan Azib. Okey Azib, sila tunjukkan kamu punya image. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok. Orang lain boleh tengok. Nyatakan sekarang, apakah ciri-ciri yang kamu dapat daripada hasil lukisan imej tersebut? Apa yang kami dapat hasil daripada gambar ini adalah yang pertama, saiz sama. Yang kedua, bertentangan. Yang ketiga, jarak sama. Yang keempat, lebar sama dan akhir sekali, tinggi sama. Okey, dan juga tinggi yang sama. Okey, dapat semua? Dapat. Nanti kita bincang lagi. Okey, silakan duduk Azib. So, Kita ambil perkataan pula. Contoh perkataan. Okey, dipersilakan kumpulan ni. Kumpulan Aduni. Okey, ini perkataan dia. Bomber. Perkataan bomber. Okey, yang ditulis secara macam terbalik kan? Okey. Baik. Okey, Aduni, sila tunjukkan hasil kerja kumpulan kamu. Apa yang kumpulan kami dapat
melalui perkataan yang bombers yang terbalik dengan menggunakan cermin ialah yang pertama, saiz sama. Yang kedua, kedudukan tegak. Dan yang ketiga, sisi songsang, itu terbalik. Seterusnya, kita akan buat kesimpulan terhadap semua ciri imej yang kita boleh dapat daripada satu imej cermin satah. Baik, sekarang kamu boleh catat ataupun buat pembetulan. Yang pertama, imej tersebut adalah tegak. Apabila kita melihat satu objek melalui cermin satah, dia mesti tegak. Yang kedua, sama saiz. Maknanya sekarang kalau tinggi Hana 100 cm, jadi kalau berdiri di hadapan cermin, imej dia juga mesti 100 cm. Okey, sama saiz. Saiz ni dia akan merangkumi banyak benda lah. Sama ada tinggi, lebar dan juga panjang, diameter dan sebagainya. Tapi kita gunakan perkataan saiz sahaja. Sama saiz, dia mesti sama saiz. Okey, yang ketiga, kita ada songsang sisi. Baik, Azib tadi perkataan kamu guna ialah bertentangan. Okey, itu kurang tepat. Gunakan perkataan songsang sisi. Apa maksud songsang sisi? Atas bawah kekal, cuma dia bertukar kiri dan kanan. Itu maksudnya songsang sisi. Ciri yang keempat, jarak imej adalah sama dengan jarak objek. Yang ni kita boleh tunjukkan melalui aktiviti kita seterusnya nanti. Aktiviti melukis rajah sinar, baru kita nampak. Dan yang kelima, kita sebut sebagai maya. Boleh bagi pendapat, maya. Azib, yang kamu lukis. Pada pandangan saya, maya bermaksud ilusi. Okey, seolah-olah ilusi Okey, terima kasih. Maya ni bermaksud kamu hanya nampak imej tersebut, tapi bila kita tengok secara sebenar, benda tu tak ada. Contoh, kamu di depan cermin, kamu nampak kamu dalam cermin, betul? Tapi kalau kamu pandang belakang cermin tu, ada tak kamu? Tak ada. Itu adalah maya. Kalau kamu di cermin, tengok ada seorang lagi belakang cermin, itu bukan maya lah tu. Itu benda lain. Okey. Dan maya ni juga, kalau nak secara saintifiknya, kita sebut sebagai, okey, boleh catat, tidak terbentuk pada skrin. Imej yang tidak terbentuk pada skrin, kita sebut sebagai imej yang maya. Jadi, kita ada 5 ciri bagi ciri-ciri imej yang terbentuk oleh sebuah cermin satah. Sekarang kita akan teruskan aktiviti kita untuk menyatakan hukum pantulan. Belah tu lah. Alur cahaya. Dia hasilkan alur cahaya. Okey, cikgu kira aktiviti dah selesai, setiap kumpulan jalankan. Sekarang kita akan bincangkan tentang hukum pantulan ni, iaitu hubungan di antara sudut tuju dan sudut pantulan melalui aktiviti yang kamu jalankan tadi. Okey, semua grup ada ukur sudut tuju kan? Okey, grup Amar. Okey, cikgu guna Amar. Nyatakan nilai sudut tuju yang kamu dapat dan juga hasil sudut pantulan yang kumpulan kamu dapat. Okey, silakan. Nilai sudut tuju yang telah kami dapat ialah 20 darjah. Dan sudut pantulan pula ialah 20 darjah juga. Okey, dan dia dapat sudut pantulan dengan nilai yang sama, 20 darjah. Okey, duduk. Satu grup lagi. Grup depan ni dia special sikit. Okey. Cuba Daliana. Tunjukkan gambar dulu. Untuk kumpulan kami, sinar sudut tuju yang kami dapat ialah 90 darjah selari dengan garis normal. Dan nilai sudut pantulan yang kami dapat
ialah 90 darjah juga, selari dengan garis normal. Maksudnya garis pantulan dia akan dapat pada laluan yang sama. Bukan bermakna pantulan tidak berlaku. Pantulan masih berlaku tapi segaris. Kerana sudut tujunya sekarang ialah 90 darjah. Okey. Sila duduk. Jadi kita boleh nyatakan dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan hukum pantulan di sini. Iaitu yang pertama, sudut tuju mestilah sentiasa sama dengan sudut pantulan. Iaitu I akan sentiasa sama dengan R. Ini adalah pernyataan pertama bagi hukum pantulan cahaya bagi cermin satah. Okey, kamu boleh tengok gambar ni. Sama seperti gambar yang kamu buat aktiviti tadi. Sudut tuju I sentiasa sama dengan R. Manakala pernyataan yang kedua, sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal. Okey, ada tiga benda. Sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal akan berada pada satah yang sama. Itu pernyataan kedua. Jadi kalau soalan mahukan kamu nyatakan hukum pantulan, kena tulis kedua-dua ayat. Boleh? Okey. Apa maksud berada pada satah yang sama? Boleh rujuk pada gambar yang kedua. Maknanya kita lihat ketiga-tiga benda tadi dalam satu angle ataupun kita sebut satu satah yang sama. Satu arah pandangan. Tengok gambar ni, boleh jelas. Itu merujuk kepada pernyataan yang kedua. Pantulan dia bersifat image, kita belajar image. Jadi pada pendapat saya, image kalau pelajar pelajar tidak mempunyai pengalaman mereka sendiri, kalau cikgu setakat beritahu dalam bentuk gambar ataupun cikgu explain secara lisan saja, pelajar tak akan dapat ciri-ciri image yang sebenar. Jadi sebab itu aktiviti yang saya jalankan pada hari ini amat membantu mereka memahami 5 ciri-ciri image dalam prinsip pantulan ni. Untuk mengesahkan ciri-ciri image dan juga hukum pantulan yang kamu belajar tadi, kita ada aktiviti, iaitu aktiviti melukis rajah sinar. Sudut tuju, sudut pantul mesti digabungkan. Okey, sekarang kita akan bincangkan hasil daripada aktiviti yang kamu jalankan tadi. Okey. Apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah bagaimana melukis rajah sinar. Daripada hasil kerja yang kamu jalankan, sepatutnya kamu akan dapat rajah sinar yang seolah-olah macam ni. Okey, step pertama, hukum pantulan. Dapat tak macam ni? Dapat. Okey, langkah kelima tadi cikgu kata ekstrapolasi. Okey, bermaksud itulah image yang kamu akan dapat. Dan apa yang cikgu nak kamu perhatikan ialah yang pertama dari segi U dan kita istilahkan sebagai V U dan V, iaitu U jarak objek, manakala V mestilah kita istilahkan sebagai jarak image. Cikgu nak hasbulah. Okey, tunjukkan lukisan kamu. Nyatakan pengiraan ataupun ukuran antara U dan V yang kamu dapat. Apa yang saya dapat daripada lembaran kerja ni ialah jarak di antara image dan objek adalah sama. Sama Okey, terima kasih hasbulah. Cikgu. Yang kedua, bagaimana dengan Khalidah? Jarak antara U dengan V sama. So dari segi sudut tuju dengan sudut pantulan sama. Image yang terhasil mempunyai saiz yang sama, dia songsang sisi. Image yang terhasil di belakang cermin yang merupakan image maya. Okey, terima kasih. Sila duduk. Maka daripada aktiviti terakhir ini, bolehlah kita membuat kesimpulan mengenai hukum pantulan. Hukum pantulan, sebut sekali lagi, dia ada dua perkara. Itu yang pertama,
Okey, sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Manakala sinar 7, sinar pantulan dan garis normal ada pada satah yang sama. Ciri-ciri imej yang terbentuk oleh cermin satah ada berapa? 5. Okey, 5 ciri yang kita dah sahkan tadi melalui aktiviti-aktiviti kita jalankan. Okey, yang pertama, tegak, saiznya sama, songsang sisi, jarak imej sama dengan jarak objek, dan yang terakhir, okey, imejnya maya. Sebelum cikgu edarkan latihan, cikgu nak persoalkan satu situasi. Okey, boleh banding tak dua permukaan ni? Okey, kalau ni kamu boleh nampak imej kamu kan? Boleh nampak? Fatin? Nampak. Bagaimana pula dengan kalau saya letak permukaan macam ni? Boleh nampak apa-apa tak? Okey. Jadi walaupun permukaannya berkilat, tapi berlaku tak pantulan di sini? Berlaku atau tidak? Kalau ini mestilah pantulan itu berlaku kan? Kamu boleh nampak. Tapi kalau yang ni? Pantulan masih lagi berlaku, tapi kenapa imej tidak boleh dibentuk? Siapa nak bagi pendapat? Okey, Fatin, silakan. Sebab permukaan aluminium itu tak rata, jadi cahaya terpantul ke semua arah. Okey, baik. Sila duduk. Jadi, yang lain setuju? Setuju. Cahaya masih dipantulkan tapi ke seluruh arah. Kerana permukaannya yang tidak rata. Okey, itu situasi yang kita kena kenal pasti di mana pantulan, proses pantulan berlaku dan menghasilkan imej atau tidak. Okey. Jadi kita teruskan dengan sesi buat soalan untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini. Mesti ikut hukum tu. Iaitu apa? Pertama, setiap kali kita nak ukur I dan R, mesti ada cermin situ kan. So, bagi tu kan nombor ni. Ke depan. Ke depan. Okey. Kita tengok panas keluar. Kita dah advancekan satu topik ya. Okey, baik murid-murid, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu akan rangkumkan apa yang telah kita pelajari panjang hari ini Iaitu yang pertama, kita dah belajar apakah yang dinyatakan dalam hukum pantulan. Iaitu ada dua penyataan. Yang pertama, sudut 7 sentiasa sama dengan sudut pantulan. Yang kedua, sinar 7, sinar pantulan berada pada satah yang sama. Kemudian kita dah belajar menentukan ciri-ciri imej bagi satu cermin satah, di mana akan ada 5 ciri imej. Okey, yang pertama, tegak. Yang kedua, sama saiz, songsang sisi. Jarak imej adalah sama dengan jarak objek. Manakala yang kelima adalah maya. Manakala untuk menentukan ciri-ciri imej ni, kita dah tunjukkan dengan jelas bagaimana kita lukisnya dalam bentuk rajah sinar. Okey, rajah sinar ialah satu kaedah untuk kita mendapatkan ciri-ciri imej. Okey, jadi cikgu kira semua dah mahir dan soalan semua dah dapat dijawab dengan baik. Nombor 5 tu berapa jawapannya? 1. Dia tanya, berapakah jarak imej lelaki dengan objek pasu bunga? 1. Okey, imej lelaki. Lelaki itu sekarang berada berapa meter daripada dia dengan cermin 4 meter kan? Betul. Jadi imejnya ke mana? Imejnya berapa meter ke belakang cermin? 4 lah. Kemudian tambah lagi berapa meter ke pasu bunga? Daripada imej dia ke pasu bunga? 1. Kenapa jadi 1? Sebab 4 meter tolak 3 meter. Tapi dia nak dengan objek. Bukan dengan imej pasu. Dia nak dengan objek, baca betul-betul. So kalau dengan objek, dia jadi berapa meter? 7. 4 tambah 3 meter. So jawapannya 7 meter. Perhatikan betul-betul soalan. Dia kata jarak imej lelaki dengan objek pasu bunga. Maknanya 4 tambah 3. 7 meter. Okey. Jadi dengan itu, sekianlah kelas kita pada hari ini.
Semoga berjumpa lagi di waktu yang lain. Okay, sekian, terima kasih.